Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan tayyiba wa nas'aluka amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih lagi diberi peluang dan juga masa oleh Allah Ta'ala, kita dapat bersama-sama pada pagi ini untuk kita sama-sama menambahkan ilmu pengetahuan, untuk kita sama-sama menambahkan kefahaman kita terhadap agama kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk bab yang baru, iaitu dalam kitab ataupun dalam buku Fiqh Siyasah Khulafaur Rashidin Sayyidina Umar Al-Khattab, iaitu kita berada pada bahagian yang ketiga. Bahagian yang ketiga berkenaan dengan pembukaan Islam di wilayah Parsi. Pembukaan Islam di wilayah Parsi, yang mana dalam sejarah hidup Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah berjaya meluaskan Islam mula-mula sekali di wilayah Parsi dan seterusnya di wilayah Rom. Jadi pada pagi ini kita akan sama-sama mengetahui bagaimana beberapa peperangan yang dilalui oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam memastikan pembukaan Islam di wilayah Parsi ini berjaya. Maka Sayyidina Umar telah menghantar sahabat-sahabat dia untuk meluaskan jajahan di Parsi ini. Maka mereka terpaksa menghadapi pertama sekali perang An-Namariq, yang kedua perang Barusma, yang ketiga perang Al-Jis, yang keempat perang Al-Buwaib. Itu antara 4 peperangan yang dihadapi oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Barulah beliau berjaya menguasai Parsi dan meluaskan jajahan Islam di Parsi. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, amba akan sebut secara ringkas. Amba tidak berhasrat untuk sebut satu-satu peperangan kerana mengambil masa yang panjang. Maka amba akan sebut secara ringkas ataupun secara keseluruhan bagaimana sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam berjaya meluaskan jajahan Islam di Parsi. Semasa hidup Sayyidina Umar, semasa hidupnya Abu Bakar As-Siddiq
radhiyallahu ta'ala anhu, Khalid bin Al-Walid telah berangkat ke negara Syam. Khalid bin Al-Walid telah berangkat ke negara Syam untuk membantu operasi pembukaan Islam di sana. Itu pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Zaman Sayyidina Abu Bakar hantar Khalid bin Al-Walid yang bijak dalam peperangan, yang hebat dalam strategi peperangan, untuk meluaskan jajahan Islam di wilayah Syam. Maka beliau telah memberi tanggungjawab ini kepada Musanna bin Harisah untuk menjaga wilayah Anbar dan juga Hirrah di Iraq. Asalnya Khalid, bila Khalid ke Syam, maka hok ganti Khalid bin Al-Walid hok jaga ni, iaitu Musanna bin Harisah. Jadi masa tu Anbar dan juga Hirrah berada di Iraq telah dikuasai oleh Islam. Telah dikuasai oleh Islam. Maka Abu Bakar telah memerintahkan ataupun telah mengamanahkan Musanna ini untuk jaga dua wilayah ini bimbel. Takut Parsi ambil peluang, dan juga Parsi diambil peluang untuk merampas balik wilayah Anbar dan juga Parsi tersebut. Maka kita lihat bagaimana dalam sirah menyebut ketika mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sedang sakit tendak, dan akhir sekali menemui Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebabkan Parsi ini dia sedang berusaha mengumpulkan kekuatan untuk mengambil balik wilayah Anbar dan juga Hirrah ini. Maka setelah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia tahu pok-pok Parsi ni nak balik wilayah yang kita ambil, kita nak balik, dia nak balik wilayah tersebut. Maka Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu telah melantik seorang sahabat Nabi, ia bernama Abu Ubaid As-Saqafi. Abu Ubaid As-Saqafi untuk ke Iraq ataupun untuk orang panggil ke Parsi, untuk menjaga wilayah Anbar dan juga Hirrah ini. Maka berangkatlah Abu Ubaid ini bersama-sama dengan tentera Islam seramai 1,000 orang. 1,000 orang. Abu Ubaid ke sana bersama dengan 1,000 orang yang disertai dengan beberapa orang lain lagi. Maka dalam perjalanan mereka ke sana, untuk dalam masa yang sama untuk jaga Hirrah dan juga Anbar ini, maka tentera-tentera Islam ataupun tentera-tentera yang di bawah Abu Ubaid ini telah bertempur ataupun telah berperang di dalam beberapa peperangan dalam perjalanan nak sampai ke Iraq, sebagaimana yang bersebut tadi, iaitu peperangan An-Namarik, lepas tu peperangan Barusma dan beberapa lain. Bila berlaku ni? Pada tahun ke-13 Hijrah 934 Masihi. 13 Hijrah 934 Masihi. Dalam pak peperangan ini, tentera-tentera Islam ataupun tentera-tentera yang dibawa Abu Ubaid, mereka bergabung dengan tentera daripada Musanna bin Harisah. Kedua-dua ni bergabung untuk menghadapi peperangan ini
Dan daripada 4 peperangan ini, kesemuanya telah mendapat kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala, kecuali peperangan Al-Jis, ataupun dia panggil peperangan jambatan. Ni peperangan jambatan. Dalam sirah sebut peperangan Al-Jis ini, kita lihat bagaimana Abu Ubaid telah mendapat syahid, dan telah digantikan oleh Musanna. Asal dua tim ataupun 2 pasukan. Apabila Abu Ubaid telah meninggal dunia ataupun syahid, maka Musanna telah mengambil alih pasukan Abu Ubaid ini, dan bergabung menjadi satu. Kenapa kalah? Kita tengok bagaimana anggota ataupun tentera Islam mencecah 10,000 orang. Mencecah 10,000 orang dalam peperangan jambatan atau peperangan Al-Jis ini. Tentera Islam seramai 10,000 orang. Tetapi yang menjadi syahid disebut lebih kurang 4,000 orang. Daripada 10,000 orang, 4,000 orang telah menemui syahid, termasuklah Abu Ubaid. Peristiwa ini berlaku apabila strategi yang dilakukan oleh Abu Ubaid ini tak kena dengan tepat dan juga dengan suasana yang berlaku. Kerana apa? Kerana ianya berlaku di atas jambatan. Sebab tu dia nama perang dia perang Al-Jis ataupun perang jambatan. Ketika mana tentera-tentera Islam nak melintasi jambatan tersebut, maka ada pandangan-pandangan daripada panglima di dalam orang panggil batalion Abu Ubaidah ini. Dia telah mencadangkan supaya kita tunggu musuh, supaya musuh ni menyeberangi jambatan tersebut. Kerana atas jambatan ni kalau nak pergi sepik, retak bersama sangat. Jadi panglima dia bagi cadangan supaya kita duduk di satu tempat, kita tunggu musuh melalui jambatan tersebut, barulah kita serang, barulah kita buat strategi yang lebih besar lagi. Tetapi Abu Ubaid ini dia mempunyai pandangan tersendiri, dan dia layak untuk memberi pandangan kerana dia ketua. Maka dia kata, la yakunu ajra'a 'alal mauti minna. Mereka tidak lebih berani daripada kita untuk mati. Itu kata-kata Abu Ubaid. Maka bila Abu Ubaid ayat lagu tu, dia pun suruh tentera-tentera dia ni menyeberangi jambatan. Duduk tengah-tengah jambatan, musuh pun serang. Bila musuh serang tu gak, dengan ramanya, dengan 10,000 orangnya, lepas tu di tengah-tengah retak, di tengah-tengah jambatan, bagaimana kita nak buat strategi? Dengan sepiknya, dengan nak lari pun payah, macam-macam lah yang berlaku, menyebabkan serangan bertubi-tubi daripada tentera-tentera Parsi. Capur pula orang Parsi ni dia bawa gajah, orang Arab dia naik kuda, orang Parsi ni dia naik gajah. Gajah pula, kuda ni dia tak takut kau gajah. Cuma orang Parsi ni dia letak loceng di gajah. Ni orang panggil strategi orang Parsi. Gajah dia letak loceng kaki, jadi bila jalan bunyi loceng. Bila bunyi loceng tu gak dengan banyak ramai gajah ni, menyebabkan kuda tu lari. Ti orang bijaknya Parsi, dia buat strategi perang, dia bawa gajah, letak loceng di gajah, menyebabkan kuda ni lari. Bila lari tu gak bersumbak lah, dengan kuda larinya,
dengan tentera ramanya pula. Lepas tu atas getok pula. Maka berlakulah orang panggil huru hara. Serangan hendap daripada tentera Parsi, menyebabkan terpaksalah tentera Islam ni berundur. Berundur pun 4,000 orang dah telah gugur syahid, termasuklah Abu Ubaid Al-Thaqafi. Maka bila berundur, Al-Musanna mari. Al-Musanna dia tengok keadaan tentera Islam ni kucar bara, pekalut ribut. Akhir sekali dia mengatur strategi. Maka akhir sekali dia buat apa? Dia kerak. Dia kerak tali getok tu. Tali hok megel getok tu dia kerak supaya menghalang tentera Islam yang berundur. Jangan berundur. Kita lawan. Akhir sekali dia kerak. Bila dia kerak, akhir sekali jambatan tu runtuh. Bila runtuh, ramalah di kalangan tentera ni jatuh ke dalam sungai. Menyebabkan apa? Menyebabkan berlakulah masalah. Hak kerak ni siapa? Hak kerak ni bukannya Al-Musanna. Orang duk ingat ko Al-Musanna hak kerak getok. Tapi hak kerak getok ni siapa? Ada seorang lagi sahabat Nabi hak kerak getok. Tali getok tadi, bila kerak getok jatuh, maka ramalah tentera Islam ni mati. Dalam kepala otak dia kata, aku nak kerak ni biar tentera Islam ni tak lari, biar tentera Islam ni terus berlawan. Tapi menyebabkan ramai tentera Islam ni lemah dan juga mati. Musanna pun marah. Dia kata, apa mu lagu tu? Ma hamalaka ala allazi sana'ta. Bapa gak mu buat lagu tu? Maka hak kerak tali getok tu kata, liyuqatilu, aku nak menghalang mereka daripada berundur. Sedangkan arah berundur tu daripada Abu Ubaid. Jadi kawan ni dia gitu kerak tali getok tu bukan arah Abu Ubaid. Apatah lagi orang panggil daripada arahan Al-Musanna. Dia buat sore-sore dia. Ni bahaya. Bahaya kalau kita berada di medan perang, kita tak ikut arahan daripada ketua, menyebabkan berlakulah masalah yang besar. Apatah lagi berlakunya kematian yang beribu-ribu. Maka akhir sekali Al-Musanna pun panggil tentera Islam ni supaya tali jambatan tadi diikat semula. Diikat semula, maka dia minta orang panggil tentera yang lain supaya berundur ke satu tempat yang jauh daripada tentera Parsi, supaya tentera Parsi ni tidak cari pokok dia ni duduk mana. Dalam peristiwa tersebut, sebagaimana yang bersebut tadi, ramalah di kalangan tentera Islam lebih kurang 4,000 orang telah menemui syahid, dan 6,000 orang tentera Parsi telah mati. Ni orang panggil peperangan yang dilalui oleh Al-Musanna dan juga Abu Ubaid semata-mata untuk meluaskan jajahan Islam, untuk meluaskan orang panggil kuasa Islam. Maka terpaksalah mereka untuk berperang, untuk syahid di medan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhir sekali tentera Islam ni hak baki tadi, Musanna atur strategi balik, susun balik, akhir sekali mengambil masa yang lama jugalah. Maka Al-Musanna berjaya mendapat kemenangan di dalam peperangan tersebut. Mula-mula ni kalah, Musanna berundur, bina strategi baru, bina kekuatan baru, minta bantuan tambahan daripada Saidina Umar
Saidina Umar puatalah tentera hok baru. Akhir sekali atur strategi, maka mendapat kemenangan di dalam peperangan tersebut. Asalnya kalah, buat strategi yang kedua, berundur balik, bina balik, maka mendapat kemenangan di dalam peperangan tersebut. Maka tentera Parsi ini dia tidak mengalah. Tidak mengalah. Bila dia dengar tentera Islam ni ada datangnya, marinya bantuan tambahan, maka dia ajak lagi, dia peramal lagi pokok dia. Dia kata pokok kita ni ramah, pokok Islam ni kalah dah. Dalam peperangan Jambatan Broni beribu-ribu dah mati. Jadi pokok kita tak usah bimbang lah. Kita akan perang sekali lagi dengan Al-Musanna. Abu Ubaid mati dah, tinggal Al-Musanna. Kekuatan dia tak ramah dah pokok dia ni. Maka kita atas ramah pokok kita untuk kita matikan, untuk kita kalahkan tentera Al-Musanna. Maka berlakulah peperangan yang terakhir sebelum tentera Islam berjaya menguasai Parsi, iaitu dia panggil Ma'rakah Buaib. Hok amo sebut ni ke 1, 2, 3, 4 ni berlaku pada tahun yang sama, 13 Hijrah, 934 Masihi. Ni dalam perjalanan nak menuju ke Iraq. Maka berlakulah peperangan yang terakhir, iaitu peperangan Al-Buaib, menyebabkan akhir sekali tentera Islam mendapat kemenangan. Tentera Islam mendapat kemenangan, dan kemenangan itu adalah kemenangan yang besar. Besar apa? Tentera Parsi hok kalah seramai 100,000 orang hok mati. Banyak 100,000 orang ni. 100,000 orang tentera Parsi kalah dalam peperangan Al-Buaib, menyebabkan semangat tentera Islam semakin hari semakin naik. Semangat tentera Islam semakin hari semakin kuat, kerana mereka telah menembus kekalahan mereka dalam peperangan Jambatan, di dalam peperangan Al-Buaib. Siapa mengetuai itu? Iaitu Al-Musanna. Siapa Al-Musanna ni? Al-Musanna ni dia adalah salah seorang daripada beberapa orang ataupun daripada beberapa kabilah yang telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dia bersama-sama dengan Musailamatul Kazzab ketika mana perang dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ayatnya Al-Musanna ni orang yang bertaubat. Dia telah buat silap dulu kerana nak lawan Saidina Abu Bakar, duduk sekali dengan golongan-golongan hak murtad. Maka bila pokok murtad ni kalah, hak hidup lagi ni, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar kata, kalau betul-betul mu ni bertaubat kepada Allah, mu kena tunjuk bahawasanya kamu ni betul-betul bertaubat kepada Allah. Mu kena tunjuk sungguh. Jangan kecek saja, mu kena tunjuk sungguh bahawasanya mu dengan popok mu ni betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak main-main. Dan Al-Musanna, dia telah menunjukkan kehebatan dia dengan dia telah berjaya menggantikan Abu Ubaid dan telah memerangi tentera-tentera Parsi dalam 4 peperangan, dan beliau telah berjaya menguasai negara Parsi. Nak rayaknya adik kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, setiap manusia ni dia ada buat salah. Dia ada buat salah. Dia orang yang mendapat kebaikan. Dia sebaik-baik orang buat salah ni adalah orang yang bertaubat. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam ni buat salah. Dia sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ni, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
di kesempatan yang ada, Allah Ta'ala bagi masa kepada kita, bagi nikmat kesihatan kepada kita, kita kena sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala di atas kesalahan yang kita buat. Kebetulan pagi tadi kita sama-sama solat jenazah ke atas mayat perempuan. Jadi mari rasa, kena mari rasa insaf, kena mari rasa takut dengan kematian. Kerana kematian itu adalah sebaik-baik peringatan. Mati itu adalah sebaik-baik peringatan daripada Allah Ta'ala. Bila kita mati, bila kita menemui Allah Ta'ala, maka tak ada ke satu dah. Terputus dah semua amalan-amalan kita kecuali 3 amalan tadi. 3 amalan ni hak kita buat atas dunia hari tu. Bila kita duduk di akhirat kelak, tak ada dah ibadat, tak ada dah sembahyang ber. Maka hak kita buat masa hidup tu lah yang akan menjadi bekalan kepada kita. Maka sebab itu sebelum Allah Ta'ala matikan kita, sebelum Allah Ta'ala ambil nyawa kita, maka kita kena sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala, minta pertolongan daripada Allah, minta petunjuk daripada Allah, supaya kita hidup atas dunia ni kena dengan kehendak agama. Kena dengan kehendak agama. Kita hidup seorang diri kita duduk dalam masyarakat kita duduk dalam suasana kita ni, kita nak biar Allah Ta'ala tunjuk kita berada dalam jalan Allah, mengikut kehendak Allah Ta'ala. Jangan sesekali kita gelecoh. Lebih-lebih lagi kita berada di akhir zaman. Macam-macam kejadian, macam-macam berlaku dalam dunia kita pada hari ini. Lebih-lebih lagi kita berada di akhir zaman ni, maka tidak hak selamatkan kita adalah iman kita, takwa kita kepada Allah Ta'ala. Hak inilah yang akan menyelamatkan kita. Kalau kita tak ada iman, kita tak cara ke iman kita tak cara ke agama kita, wal'iyazabillahi min zalik. Kita bimbang takut kita mati kita tu sebagai azab, wal'iyazabillah. Duduk dalam kubur kena azab kubur, duduk di akhirat kelak kena macam-macam, wal'iyazabillahi min zalik. Maka sebab itu kita kena bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, dan kita cari ilmu, supaya dengan ilmu yang kita cari tadi bawa kita ke jalan yang benar, bawa kita ke jalan yang betul, dan insya-Allah kita akan selamat dunia dan juga akhirat. Hak penting sekalinya, kita dekat dengan masjid, kita dekat dengan alim ulama, kita dekat dengan majlis-majlis ilmu, insya-Allah kita tak akan saja. Kita tak akan saja. Hak masalahnya kita jauh dengan ulama, kita buat balah dengan ulama, kita jauh dengan masjid, kita tak sel ke majlis ilmu, maka itulah yang menyebabkan Allah Ta'ala tak kenal kepada kita, Allah Ta'ala tak cara kepada kita. Akhir sekali kita hidup tidak mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, dan kita dapat sama-sama melipat kali gandakan amal ibadat kita, tidak lain tidak bukan untuk kita bawa ke akhirat kelak, supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Aqulu qali hadza wa sadima li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, ada jamu belakang tu. Oh, selekeh.